Halo pelajar-pelajar, welcome back to Miss Karen Account Teacher YouTube channel. So video kedua hari ini Miss Karen akan bab account kawalan. Okey, kawalan sebenarnya dalam form 5, okey. Ada banyak bab-bab yang kita perlu redo account kawalan, tapi kawalan lengkap itulah bahagian kita akan go through hari ini. Inilah soalan-soalan contoh yang Miss Karen akan go through, okey, based on soalan SPM yang sebenar. Okay, tapi before that, jangan lupa, okay, subscribe, like and share. Kalau ada soalan, you boleh komen. Okay, so inilah soalan-soalan yang Miss Karen akan go through hari ini. Ini merupakan soalan SPM 2019 yang sebenar. Okay, soalan SPM 2019. Okay, so dia keluar dalam soalan 4. So soalan 4 ini juga memberikan 20 markah. So masa maksimum yang boleh digunakan hanya apa? Hanya 30 minit saja. Okay, kemudian jangan lupa butir-butir yang go to account kawalan mesti berkaitan dengan ABT dan ABB saja. And kawalan ini merupakan jumlah, okay, jumlah hutang, okay, jumlah urus niaga yang sudah berlaku dalam ABT dengan ABB. So, yang kerja khusus kita sudah buat kan. ABT kita akan record dalam ledger jualan. ABB kita go to ledger belian. Tapi kawalan ini mesti go to ledger up. Okay, so kita akan recordkan account kawalan in ledger up. Okay, dia tak ada formula-formula yang kita perlu hafalkan. You just guna konsep sama ada hutang bertambah atau berkurang. First, remember, kita ada 3 butir yang mungkin pelajar akan tersilap dan go to account kawalan yang tak boleh masuk. First ialah tak ada. In account kawalan tidak akan masukkan jualan tunai atau belian tunai. Okay, kedua, in kawalan jangan rekodkan hutang lapor terpulik. Sebab kedua-dua ini adalah berkaitan dengan wang. Yang berkaitan dengan wang urus niaga ini akan go to your buku tunai. Ketiga, jangan masukkan peruntukan hutang ragu walaupun ia merupakan account kontrak untuk ABT. Sebab peruntukan ini merupakan anggaran yang masih belum benar-benar berlaku. So in kawalan kita nak tahu berapakah jumlah hutang from semua ABT A to Z. Berapakah jumlah hutang yang saya hutang untuk ABB from A to Z. Okay, so anda diminta sediakan 2 account. First call account kawalan belum terima. Nama lain ialah account kawalan ledger jualan. So kena ingat, belum terima is your asset. So that's why formula untuk siapkan kawalan ini based on asset. How to gunakan formula asset? Hutang ABT kepada saya akan bertambah di debit. Dan di sebaliknya, hutang ABT kepada saya akan berkurang di kredit. So guna common sense juga. So butir-butir yang go account kawalan belum terima dengan belum bayar, make sure all butir mesti berkaitan dengan jualan yang secara kredit. Semua urus niaga yang berkaitan dengan ABT. Tak nampak ABT, look for pelanggan. Sebab ABT maksudnya pelanggan. Okay, kemudian dalam satu ledger yang sama, kita akan standbykan 2 account. Okay, 2 account. Another one ialah account kawalan belum bayar. So nampak tak juga akan terus standby 2 account dalam satu ledger yang sama. Kemudian terus masukkan your jawapan. No jalan kerja. Okay, tak payah buat any jalan kerja. So this is your ABB liability. Butir-butir yang go to ABB mesti berkaitan dengan siapa? Mesti berkaitan dengan semua urus niaga belian kredit yang berkaitan dengan ABB atau ABB merupakan your pembekal. Okay, after sudah standby, ABB liability. Hutang saya kepada ABB akan bertambah di kredit. Dan di sebaliknya, dia akan berkurang di debit. Okay,
Okay, now we go to soalan one by one. Okay, maklumat berikut diambil daripada buku perekanan Johan. Baki pada 1 Jun. Okay, ini tarikh dia 1 Jun. Account ABT. ABT ini dia tak mention debit or credit. Bila tak mention, dia bukan baki luar biasa. Dia merupakan baki, okay, BB untuk aset mesti didebit. Account asset adalah AAB. AAB punya baki mesti wujudkan in debit. June 1st, this is your baki BB 166548. Nilai ini sudah guna, potong. Satu nilai hanya boleh guna 1 kali saja, tak boleh guna 2 kali ya. Okey, kemudian ABB. ABB adalah liability. So hutang liability akan bertambah in credit. Inilah hutang-hutang dari bulan Mei. Okey, daripada bulan Mei 68422. Okey, kemudian you nampak belian kredit. Belian kredit maksudnya beli secara kredit. Beli daripada siapa? Beli from ABB. Beli dan tak bayar. Beli dan tak bayar. Hutang mesti bertambah in credit. Tarikh yang seterusnya mesti under Jun 30. Hanya BB adalah Jun 1 hari bulan. Yang lain semua berlaku pada akhir bulan. Okay, unless some soalan dia mungkin bagi Jun, kemudian dia bagi Disember. So maksudnya kita sediakan akal kawalan setengah tahun sekali pun boleh. Okay, so belian kredit ini merupakan belian kredit, tapi masuk account hanya label belian sahaja. Next, nampak belian tunai. Remember, belian tunai merupakan butil yang tak boleh go to account kawalan. Jualan kredit, nampak kredit masuk, jual kepada siapa? Jual kepada ABT, tapi dia tak bayar saya. So bila tak bayar, hutang akan bertambah in debit. So di sini kalau you go through dua formula ini, mereka adalah formula yang bertentangan sebab satu aset, satu liability. Jualan tunai, nampak tunai tak boleh masuk lah. Okay, jualan tunai tak boleh masuk. Pembayaran dengan cek kepada pembekal. Okay, keyword di sini apa? Keyword di sini adalah pembekal. Siapa itu pembekal? Pembekal ialah ABB. I sudah bayar cek. Sudah bayar cek. Hutang mestilah berkurang in debit. Sudah bayar. Okay, so 34,195 wang yang kita sudah bayar. Hutang akan berkurang in debit. Penerimaan cek daripada pelanggan. Pelanggan is your ABT. Pun nambah cek. Sudah terima cek. Hutang akan berkurang di kredit. Tapi ini untuk ABT. Okay, 7986. Okay, kemudian diskaun diberi. Bagi diskaun bagi siapa? Bagi diskaun bagi kepada ABT. When I bagi dia diskaun, hutang mestilah berkurang in kredit 894. Okay, kalau diskaun diberi atas ABT, diskaun diterima mesti terima from ABB. I terima diskaun, hutang mestilah berkurang. So berkurang di mana? Berkurang di debit 658. Pindahan daripada ledger jualan ke ledger belian. Okay, what's your keyword? Keyword di sini adalah pindahan. Nampak pindahan maksudnya apa? Nampak pindahan maksudnya kontrak. Okay, nampak pindahan maksudnya kontrak. Kontrak punya tujuan adalah untuk mengurangkan hutang antara dua pihak. So kontrak mesti masuk 2 kali. So bila kontrak maksudnya saya beli and jual daripada orang yang sama. So kita nak kurangkan hutang antara dua pihak. So kontrak akan kurang dalam kredit ABT. Okay, 951. And pada masa yang sama, ABB akan kurang di debit dengan nilai yang
Sama. So this how you recordkan your catatan kontrak. Masuk 2 kali. Cek pelanggan tak laku. Okay, every time nampak cek tak laku, walaupun dia tak mention pelanggan. Sebab sama soalan tak ada pelanggan kan? Nampak cek tak laku mesti berlaku atas ABT. Cek tak laku berlaku, saya tak dapat wang. Tak dapat wang, hutang mestilah bertambah. Label bank, baru in bracket, masukkan cek tak laku. Kita tak ada account call cek tak laku. So, jangan masuk cek tak laku sahaja. Tapi, dia kata, pelanggan ini telah menerima diskaun 40. Masa dia bayar, I bagi dia diskaun. Now, dia tak. Okay, cek dia tak dapat. So, kita nak batalkan. So, this one kita akan tolakkan diskaun diberi. Bila tolak diskaun diberi, nampak tak? Diskaun diberi ini adalah untuk mengurangkan. Tapi yang ini adalah untuk menambahkan hutang. Ini diskaun diberi dibatalkan 40. Okay, penerimaan tunai daripada pelanggan. Okay, ini pun nampak pelanggan. Siapa tu pelanggan? Pelanggan tu ABT. Terima tunai, maksudnya ABT sudah bayar saya tunai. When sudah bayar, hutang mesti berkurang. Okay, berkurang di kredit 375. Pulangan masuk. Okay, pelajar mesti ingat. Pulangan masuk maksudnya pulangan jualan. Jual kepada siapa? Jual kepada ABT. ABT sudah pulangkan barang. Hutang dia mestilah berkurang sebab barang tu mungkin sudah rosak ke. Okay. So that's why hutang masih berkurang. Dia tak payah bayar saya lagi 327. Pulangan keluar. Pulangan keluar merupakan pulangan belian. Beli from ABB. I sudah pulangkan barang tu ABB. Hutang saya kepada ABB akan berkurang di debit 188. Hutang lapor. Hutang lapor mesti berlaku atas ABT. Dia sudah tak mampu nak bayar. Kita mesti hapuskan. So, bila hapuskan, hutang dia akan berkurang. So, that's why dia bukan lagi saya punya ABT. Kalau dia bayar balik saya menjadi hutang lapor terpulik, terus record dalam account bank or tunai. Faedah dikenakan atas baki akaun pelanggan. Pelanggan ialah ABT. Keyword ialah dikenakan. Nampak perkataan dikenakan atau dichargekan. Okay, dikenakan atau dichargekan, make sure tak kira ABT or ABB. Hutang mesti bertambah. So, hutang ABT bertambah in debit, dia kata faedah dikenakan. Just label faedah sahaja. And nilai adalah 72. Okay, lepas tu kita sudah complete. When sudah complete, double check. Jumlah debit lebih atau jumlah kredit lebih for ABT? Lebih kurang nampak debit lebih. So, tujuannya kita nak carikan jawapan call baki HP. Okay, baki HP merupakan jumlah hutang yang saya masih belum terima from ABT. So, carikan HP. How to cari HP? First, jumlahkan your nilai in debit. Jumlah debit 263093. So, okay, kredit mesti mempunyai jumlah yang sama. Okay, tapi kredit kita sudah bayar. So, that's why guna 263093 tolak 79863 894 951 375 327 and 473. Baki hutang yang masih belum terima from ABT adalah 180210. Okay, 180210 HP. HP pindahkan ke bahagian bertentangan in bulan depan, Julai 1st. Menjadi baki BB 180210. Okay, kedua, ABB pun sama. Jumlah debit lebih ke kredit. Kredit lebih. Okay, kredit lebih, so your jawapan mesti di bahagian yang kurang untuk carikan HP. So, nilai HP ini
Okey, nilai HP ini akan merupakan berapa? Sekejap ah. Okey, now kita dapat check. Kredit punya hutang sepatutnya merupakan 104,000 dan 636. Okey, 104,636. Tolak wang-wang yang saya sudah bayar, diskaun yang dapat, ulangan and kontrak. Hutang yang masih belum bayar to ABB adalah 68,064. 68,644. HP pindahkan ke Julai 1st. Okey, ke Julai 1st menjadi baki di 68,644. Okey, so kalau kedua-dua akaun ini pelajar boleh buat dengan betul dan lengkap, jumlah markah adalah 16. Kemudian kita ada bahagian teori. Apakah kelebihan akaun kawalan? Dia bagi 2 markah. So kalau bagi 2 markah, make sure your jawapan at least bagi 2 lah. Okey, 2. Okey, first sila apa? First sila memudahkan. Okey, memudahkan apa? Memudahkan penipuan dikesan. Sama ada, okey. Pekerja adakah membuat penipuan? Okey, kedua, kita nak memudahkan apa? Jumlah. Nampak tak? Jumlah baki keseluruhan akaun belum terima dan akaun belum bayar dihitung. Okey, so maksudnya kita tak boleh masukkan semua nama-nama ABT dengan ABP in your PKK. Sudah sebabnya in PKK kita hanya masukkan jumlah baki sahaja. Okey, ini dapat 2 markah. Tapi takut salah, sebenarnya you boleh bagi 3 contoh pun boleh. Okey, 2 markah bagi 2. Nyatakan 2 sebab Encik Johan memberi diskaun tunai kepada pelanggan. Biasanya kita bagi diskaun untuk apa? Untuk mengurangkan risiko. Risiko apa? Risiko berlaku hutang lapor. Sebab kalau tak terima wang dengan secepat yang mungkin, okey, hutang-hutang ini mungkin akan menjadikan hutang lapor. Okey, and tujuannya apa? Menggalak apa? Menggalakkan pelanggan, okey, pelanggan membayar hutang cepat. Inilah dia. Okey, inilah tujuan. Sebab tujuannya sama. Satu, menggalakkan mereka bayar cepat. Untuk apa? Untuk mengelakkan, okey, risiko berlakunya hutang lapor. Okey, sebenarnya soalan SPM 2009 ini merupakan soalan yang sebiji-biji dengan soalan SPM 2011. Tapi dalam SPM 2011, inilah contohnya. In SPM 2011, dia keluar, okey, sebanyak dia keluar in soalan wajib. Okey, soalan wajib yang memberikan markah berapa? 25. Okey, tapi markah ada perbezaan. Nampak tak? Bila silibus kita sudah tukar, markah pun berbeza. Okey, ini nyatakan 3 kelebihan. Ini 2 markah, ini 3 markah. So nampak tak? Soalan ini adalah soalan yang sebiji dengan SPM 2011. So kalau ada masa, pelajar bolehlah buatkan soalan-soalan parsial. Okey, nampak tak? Dia memang sebiji, langsung tak ada perubahan. Perubahan ada sikit lah. Okey, bukan nama pun sama. Okey, nama pun sama. Okey, all the nilai-nilai yang diberi 100% sama. Hanya dia tak ada baki. Ini baki yang kita mau cari. Okey, inilah first jenis soalan untuk kawalan. Kawalan sebenarnya kita ada second jenis. Okey, second jenis kita akan buat dalam video yang seterusnya. Okey, sekali lagi subscribe, like and share dan kita akan jumpa in your next video. Okay, see you. Bye bye.